anda alami simptom sakit kebas-kebas tangan ataupun bahagian lain, adakah ini petanda masalah sakit saraf? Jadi dalam video ni saya akan kupas tentang simptom sakit kebas tangan ni, sama ada ia berkaitan dengan masalah sakit saraf ataupun tidak. Jadi anda tonton video ini sampai habis. Hai, saya Fasih Aakob dari channel Fasih Aakob. Dalam channel ni memang saya banyak berkongsi tentang info kesihatan dan vitamin untuk tingkatkan kesihatan ke tahap yang lebih baik. Jom kita semak simptom kebas tangan. Biasanya anda perasan tak kalau anda tidur terhimpit, tertindih tangan, anda akan mengalami kebas, sakit sangat kan, sampai tak rasa apa-apa sebab tiada rangsangan di bahagian tersebut. Biasanya bila kita ubah posture ataupun kita dah dalam keadaan lama sikit, kita ubah posture tu, dia akan kembali normal. Lagi satu, bila waktu bersila dalam tempoh yang lama akan menyebabkan rasa kebas disebabkan oleh salur darah ataupun saraf terhimpit. Jadi apa kaitan kebas tangan dengan masalah sakit saraf? Jadi saya akan kongsikan 6 masalah yang boleh menyebabkan sakit saraf ataupun kebas tangan yang disebabkan oleh saraf. Yang pertama adalah kencing manis. Mereka yang mengalami kencing manis biasanya lebih cenderung untuk mengalami kebas-kebas. Mengikut kajian, 30% individu alami kebas bila ada sakit kencing manis. Kencing manis ni mungkin dia merosakkan saraf ni dalam tempoh yang lama. Makin lama anda makinlah rasa kerap kebas tangan. Yang kedua disebabkan oleh angin ahmar ataupun stroke. Kesan daripada masalah ini menyebabkan kematian fungsi pada bahagian otak. Dan biasa pesakit akan mengalami simptom kebas-kebas. Yang ketiga disebabkan oleh kekurangan vitamin. Vitamin apa yang kurang ni? Vitamin B1, B6, B12 dan vitamin E. Disebabkan itu, siapa yang ada masalah saraf ni, doktor akan bekalkan vitamin B ataupun anda dapatkan di farmasi luar. Tapi disyorkan untuk anda mengambil vitamin B kompleks, iaitu gabungan beberapa vitamin B, supaya lebih menyokong kesihatan saraf untuk berfungsi dengan lebih baik. Selain itu, anda boleh dapat daripada diet pemakanan harian. Contoh dekat sini bagi daging, ayam dan makanan laut. Tapi sekarang ni kita punya makanan bila dia masak, nutrisi tu dia akan menyusut. Sebab itulah kalau anda alami masalah sakit saraf yang kuat, anda ambil lah pemakanan macam ni pun dia tak support. Sebab nutrisi bila dia masak tu, nutrien tu pun dah rosak. Kemudian nombor 4 adalah dengan pengambilan alkohol yang berlebihan. Apa kaitan pengambilan alkohol dengan masalah sakit kebas tangan, sakit saraf ni? Adalah bila ambil alkohol yang berlebihan, dia akan mengurangkan vitamin tiamin dalam darah. Tiamin ni elemen yang sangat penting untuk saraf berfungsi dengan sihat. Kekurangan vitamin ini akan menyebabkan anda alami simptom kebas. Kemudian yang kelima disebabkan oleh toksin. Mesti tak sangka kan, rupanya toksin pun boleh mengakibatkan masalah sakit saraf dan selalu mengalami simptom kebas. Biasanya yang terdedah pada toksin ni lebih kepada contohnya wanita lah, disebabkan pengambilan kosmetik kan, macam skincare dan sebagainya, yang mengandungi bahan berbahaya seperti logam berat, merkuri. Merkuri ni bila contohlah anda ambil skincare yang ada bahan merkuri, bila disapu dia terus resap ke salur darah. Itu menyebabkan sistem saraf anda rosak dan mengalami simptom kebas-kebas tangan dan ataupun bahagian lain. Yang keenam disebabkan oleh kecederaan.
trauma yang melibatkan kerosakan pada saraf berpotensi untuk menyebabkan anda rasa kebas pada bahagian tangan ataupun bahagian anggota badan yang lain. Contohnya apa? Kecederaan, slip disc. Okey, contohnya anda alami slip disc di bahagian leher ke, dia akan efek lah, bila saraf terhimpit dia akan terus efek. Sebab itulah ada contohlah anda slip disc sebelah bahagian kanan sikit. Jadi dia akan efek sebelah, anda akan alami kebas tangan. Macam mana nak tahu anda ada masalah slip disc ke tak? Itu kena pemeriksaan dengan doktor. Jadi bila anda alami simptom kebas-kebas ni, jangan terus just anda alami sakit saraf. Sebabnya doktor yang boleh sahkan sama ada anda alami sakit saraf ataupun tidak. Sebab ada yang dah alami sakit saraf sampai ke tahap 4. Okey. Jadi apa rawatan untuk masalah sakit saraf ni? Okay, jadi apa menurut pembacaan saya, sakit saraf ni dia boleh kontrol, boleh kontrol. Maksudnya contohlah anda ikut saranan doktor, ambil ubat, buat fisio, tapi bila dah baik, kemungkinan masalah boleh berulang kembali jika anda tidak berhati-hati seperti pergerakan, aktiviti fizikal yang terlalu heavy, itu boleh mengakibatkan masalah tu berulang kembali. Ataupun masalah contohnya anda ada kencing manis, masalah kencing manis tu makin teruk, gula semakin tinggi, bacaan gula sentiasa tinggi, itu akan menyebabkan lama kelamaan simptom ni berlarutan lah, susah nak pulih. Antara yang boleh anda buat selepas anda tahulah simptom kebas berpunca pada sakit saraf dan sebagainya, anda boleh lakukan senaman ringan untuk merangsang pergerakan-pergerakan. Contohnya macam jari kan, kalau orang yang kebas tangan ni, sistem saraf dia dah kacau, dia nak genggam pun tak boleh. Jadi anda boleh slow-slow buat senaman ringan dekat rumah. Kemudian buat pemeriksaan dan jangan skip ubat daripada doktor. Ketiga, anda boleh buat fisioterapi. Ini mungkinlah bagi mereka yang mengalami tahap sakit saraf yang lebih teruk lah, memerlukan fisioterapi sebab dia dah mengganggu pergerakan tangan, kaki, sakit dari pinggul sampai ke bawah. Itu memerlukan fisioterapi daripada mereka yang di bidang tersebut. Keempat, mengamalkan vitamin B. Contohnya daripada saya lah, saya pengedar vitamin. Vitamin ni adalah vitamin B kompleks, menyokong sistem saraf dengan lebih baik, gabungan beberapa vitamin B. Kemudian pengambilan omega 3. Omega 3 kita adalah minyak ikan, tapi minyak ikan kita disuling 3 kali penyulingan untuk tapis, untuk suling logam berat. Disebabkan itulah kita akan dapat minyak ikan yang 100% tulen. Kemudian yang ketiga, pengambilan kalsium. Kalsium pun antara mineral yang sangat penting untuk mereka yang ada masalah sakit saraf. Dan terakhir, produk paling premium untuk mereka yang alami sakit saraf yang teruk, mungkin dah sakit sangat, tak selesa, susah nak tidur, anda boleh ambil resveratrol. Sebab resveratrol ni dia bertindak baiki sel saraf, kemudian melindungi sel saraf. Kemudian yang ketiga, dia bekalkan tenaga. Sebab bila sakit saraf ni anda akan rasa lemah, sakit. Jadi resveratrol ni dia akan bagi tenaga pada sel untuk anda lebih sihat dan lawan sakit. Resveratrol ni bertindak hingga ke tahap DNA, yang mana lagi kecil pada sel. Jadi sebab itulah resveratrol ni boleh ikhtiar untuk apa-apa masalah, insya-Allah. Dan banyaklah testimoni resveratrol untuk mereka yang mengalami simptom kebas, sakit saraf, dan kesihatannya lebih cepat kesan dan bertambah baik. Sekiranya anda belum lagi pergi ke kaedah yang keempat, iaitu pengambilan vitamin yang tepat, anda boleh kontak saya untuk dapatkan produk ini dan dapatkan consultation sepanjang pengambilan.